Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, apa khabar saudara? Selamat petang. Apa khabar saudara M. Jamil, saudara Jimmy. Itu juga dengan saudara Ahmad Mak Yusof, saudara Adam Jebat, saudara Harry. Teman-teman yang hadir bersama saya, saudara Fazil Yub, apa khabar? Saudara Fazli Yub, bukan Fazli Yub, saudara. Doa saya anda sihat walafiat. Saudara Muhammad Zain Idris, Siamon, Puan Kamariah, Haji Nur, saudara Ahmad Yusof. Begitu juga dengan saudara Ayuh, saudara Puan Saliawati, Uncle K, saudara Thomas Tan, apa khabar Thomas? Saya mengharapkan you are very happy. Happy Sunday ya, saudara Thomas Tan. Saudara Babun, John Gobib katanya. Saudara Mualim, saudara Muhammad Sapri Zainuddin, saudara Hafiz Hazan, saudara Hafiz Hazara, bukan Hazara. Yang Mulia Daeng Muhammad, selamat petang katanya dari Pelabuhan Kelang. Itu juga dengan Siti Umayyah, saudara Syamsul Anwar, terima kasih. Syamsul Anwar hadir dengan Milu O Suam katanya. Sedap saudara. Anda minum apa petang ini? Saudara Mahasan Harun hadir daripada Bukit Jalil, saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Begitu juga dengan saudara Asrul Siwan, saudara Jamaluddin Muhammad, saudara Puan Salamah Yusof, Ahi Napi, minta ulas tentang IPR dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Itu waktu malam, saudara. Saudara Amrah Abi, saudara Budik, Puan Ramlah Mat Jadi. Saya petang-petang begini, kita bukan bercerita soal politik. Ada sedikit politik, tetapi bukan politik semasa. Kita mengimbau masa silam dalam segmen memori, saudara. Saudara Syabuddin Abdul. Pulanglah saudara nak doa apa pun, UMNO nak jadi apa pun. Saudara, saya tak suka bercakap soal politik petang-petang begini. Panas-panas ni jadi panas. Ya, saudara Aziz, Puan Ramlah Mat Jadi, saudara Kerakin, Puan Hamidah Kamat. Saudara, begitu juga dengan saudara Ruslan Suasana. Semoga sihat. Saudara Ruslan Suasana dari Indonesia, saudara. Puan Noriah Asyad, saudara Mazuki Saad, saudara Azli. Sebab itu saya minta lah teman-teman kita bukan hanya di negara kita, saudara. Ya, saudara Kraken Koi, teman ada dari Indonesia, ada dari Brunei. Sebab itu saya minta jagalah bahasa kita, saudara. Saudara M.A. Arifin, salam madani, tengah makan mi mamak, baru masak bersama dengan air Bali Suam. Itu saudara M.A. Arifin yang masak tu siapa? Kedai mamak ataupun isteri? Saudara Mazuki, dia makan bengkang ubi kayu. Wow, sedapnya. Saudara Karaken Koi, memang kita santai-santai. Bicara pun santai, saudara. Begitu juga Puan Nurfisah Idris, Kerajaan Perpaduan. InsyaAllah malam nanti kita bicara soal politik, saudara. Saya siang kita bercakap tentang masa silam, memori. Sebab kita hidup ini, saudara, selalu saya tekankan. Hari ini adalah realiti, semalam adalah momen indah untuk dikenang dalam memori silam. Dan hari esok adalah sesuatu yang belum pasti, saudara. Saudara Amran Abi, apa tu, rasuah itu sedekah, kering-kering. Itu juga waktu malam nanti. Kenapa tidak, saudara, bila masuk dalam war saya ini, saudara bercakap soal politik waktu malam? Sebab waktu malam ni sedap bengkang ubi tu. Tu dia, saya suka tu. Saudara Puan Noriah Asyad, saudara Hafsah Junaidi. Malam silalah kemukakan pandangan ataupun kita boleh berbincang soal politik semasa. Ya, saudara Said Ikram, saudara Zamari LC. Siang kita berbicara tentang waktu-waktu silam. Ini memori silam ini bagi saya lah, saudara. Ya, Rubidin, selamat petang. Bagi saya, kita mengimbau masa silam. Ya, saudara, jangan lupa tentang sejarah kehidupan kita. Banyak yang kita lalui. Banyak pengalaman-pengalaman silam yang saya rasa kadang-kadang teman-teman yang berada dalam usia 20 tahun, 30 tahun, mereka juga dahagakan penceritaan masa silam. Jadi, saya memilih untuk waktu 3:30 petang ini bercerita tentang memori masa silam.
Hari ni apa yang saya nak bercakap saudara, sebab hari ni mungkin juga musim ada kenduri kahwin sana sini. Saudara cendol tapai ubi. Sedap saudara Abdul Hamid. Salam hujung minggu. Topik kita hari ini saudara Muazzin adalah cerita tentang nasi biryani. Saudara, sebab bila saya menyebut tentang nasi biryani ni, saya terimbau. Zaman muda-muda saya dulu, kami suka makan nasi biryani dan ada sebuah restoran yang memang terkenal dengan nasi biryaninya, iaitu Bilal Restaurant. Terdapat sebuah di Jalan Ampang dan sebuah lagi di Jalan Coket. Kalau di Coket tu dia berhampir dengan kedai pajak gadai Tong Li. Seingat saya di Coket Road dulu tak ada jalan Raja Laut sana, jalan cuma menggunakan jalan Coket tu, jalan Ipoh. Iaitu restoran Bilal. Restoran Bilal menyediakan hanya nasi biryani saja. Cuma di restoran Bilal itu ada nasi, ada kuahnya dan ada nasi ayam yang sedap. Padu saudara. Kebanyakan orang suka makan nasi biryani Bilal, ayam karinya. Memang sedap saudara. Dan hari ini dah tak ada dah. Kadang-kadang teringat bila saya lalu ke sekitar Jalan Ampang tu saudara, berhampiran dengan Bank Bumi Putra. Saudara Ramlah Mat Jadi. Dia kata dia baru masuk tadi masak. Bilal, apa beza Bilal dengan Ibrahim Shah? Saudara Raja Shah Daniel. Ibrahim Shah dia tak ada nasi biryani. Ibrahim Shah hanya nasi kandar. Itu juga terdapat Jalan Tengku Abdul Rahman. Dulu Bilal tu cuma ada di Coket Road dengan di Jalan Ampang. Saudara, dekat dengan Bank Bumi Putra. Berhampiran juga dengan Jalan Masjid India. Memang sedaplah nasi Bilalnya tu, terasa-rasa sekarang ni. Tapi dah tak ada. Cuma yang ada dekat Jalan Tengku Abdul Rahman sekarang ni, kedai nasi biryani, iaitu biryani Insaf. Harganya memang menginsafkan lah saudara. Kalau siapa biasa makan dekat restoran Insaf, memang insaf lah rasanya. Saudara BPH kena pergi Yasin lah. Yasin nasi kandar. Jadi kita bercakap tentang nasi biryani dulu saudara. Bahagian nasi biryani ini memang dulu memang sedap, itu nasi biryani Bilal. Kemudian datang pula segmen hadirnya nasi biryani Shah, itu biryani gam di Batu Pahat. Saya pernah makan di Batu Pahat, memang sedap saudara. Biryani gam jadi berbeza dengan nasi biryani yang dimasak oleh nasi biryani Bilal ataupun Insaf. Mereka tidak memasak biryani gam, tapi mereka masak nasi biryani kemudian kuah lain saudara. Dan juga terdapat sebuah restoran yang dulu kalau saya pergi ke Johor Bahru selalu saya pergi. Sekarang dah tak ada. Itu restoran nasi biryani Kak Nur. Dia berhampiran dengan tanah perkuburan antarabangsa di Johor Bahru saudara. Tak silap saya dekat Lakin ke dekat mana ke nama tempat tu. Saudara Raja Shah Daniel dia kata insaf ringgit Malaysia RM40. Memang menginsafkan lah saudara. Saudara Azmat Abdul Hamid Aziz, saudara Nazar, itu Puan Nur Syah Arsyad. Memanglah biryani gam, tapi biryani Bilal dulu murah. Dia tak mahal macam sekarang. Dulu seingat-ingat saya lah, masa kalau dapat gaji, kita makan dekat restoran Bilal. Harganya RM3.50 sekali dengan ais sirap. Sirap Bandung saudara. Punyalah sedap. Mengenyangkan, makan tengah hari sampai malam tak payah makan. Kenyang. Dulu nasi biryani Bilal. Kemudian ada nasi biryani biryani Shah. Tuan punyanya biryani Shah di Batu Pahat saudara. Itu biryani gam. Dan memanglah di Batu Pahat juga banyak terdapat biryani gam. Tapi yang sedapnya di kedai biryani Shah. Bukanlah saya nak mengiklankan saudara. Memanglah kedai-kedai makanan di Batu Pahat, di Parit Sulong, memang adalah 3-4 kedai. Memang sedap-sedap nasi biryani gamnya. Kemudian begitu juga dengan restoran Kak Nur. Dan nasi biryani ini tidak begitu popular di Johor Bahru. Ia popularnya di Singapura. Sebab itu hari ini saudara, kalau saudara datang ke sekitar kawasan Kota Damansara, ada sebuah restoran. Bukan restoran pun, gerai. Sahabat saya, Tuan Haji Al-Junid, dia menjual nasi biryani Al-Junid yang resepinya adalah dari Singapura. Sebenar-benarnya saya rasa, saya yakinlah nasi biryani ini asalnya adalah dari Singapura yang diperkenalkan oleh para pedagang. Saudara, para pedagang daripada benua Arab. Kerana terdapat banyak restoran biryani yang Saudara Nazmi, saya minta maaf saya tak boleh nak live bersama waktu ini.
Saya takut ganggu nanti. Terputus. Secara BPS terasa lapar lah pula. Jadi restoran di Arab Street adalah, saya ingat tak salah, ada 4 restoran. Tapi selalu saya makan bersama dengan Abang Kasim Masdur dan penyanyi Sanisah Huri di Arab Street. Tapi Kak Sanisah dia suka makan kacang pol. Saya suka makan nasi biryani Arab Street. Memang sedap, saudara. Kemudian ada pula ini sup tulang merah. Oh, ya Tuhan punya sedap. Susah nak cari. Di Johor Bahru ada satu kedai. Dekat mana saya tak tahulah. Ada satu tempat pusat makanan malam-malam dia buka. Kedai-kedai lain tak ada. Di Singapura adalah 2-3 kedai yang menjual sup tulang merah. Iaitu berasaskan pada sup tulang, daripada sup tulang kambing. Tapi warnanya merah, cecah dengan roti Perancis. Sedap, saudara. Saudara Azli, Tauqir Biryani Shah ada telah pun meninggal, ya, saudara. Mungkin kita sedekarkan Al-Fatihah lah kepada Tauqirnya. Saya cuma pergi makan sekali, dan ada satu lagi pada kawasan tempat makan-makan Medan Selera yang baru dibuka. Juga terdapat juga cawangan restoran Biryani Shah, dan satu lagi tu di hadapannya tu ada restoran biryani. Ya, sebab cuma kita merasakan bahawa nasi biryani ni apakah dibawa oleh warga pedagang daripada Arab saja. Sekarang waktu saya berkunjung ke tanah Arab, saya pergi ke Dubai, of course saya pergi ke Tanah Suci Mekah. Tak ada pula nasi biryaninya. Saya pergi ke Al-Jaliza, apa nama kampung. Tak ada, dia cuma memanglah nasi tu macam nasi biryani, tapi bukan biryani yang ada dia punya ramuan-ramuannya. Selalunya nasi Arab itu nasi biasa tapi warnanya kuning, dan makanannya dengan kambing. Sama ada kambing bakar ataupun kari kambing, saudara. Dan selalunya kalau nasi biryani di Arab itu merupakan hidangan kayangan. Sebab ia dimasak seko-seko dengan kambing. Lawan pada nasi biryani di Arab adalah nasi kambing. Kurang ayam. Jadi kambing itu dimasak bersama-sama dengan nasi yang digaul dalam periuk tanahnya tu, baru diangkat dan dihidangkan satu hidangan seko. Kalau saudara pergi ke Al-Jazila, tak silap saya, perkampungan itu, tengok kambing tu kita tak mampu nak habis. Dan 5 orang makan, dia letak seekor. Saya kata mungkin anak kambing kecil lah, tapi seekor kambing, saudara. Rupanya bila makan habis, saudara. Saudara Cikgu Manap, dia kata tempat saya kedai nasi biryani nampak tak berapa maju. Benar, saudara? Saudara di mana? Sebab nasi biryani ini cuma popular di sekitar Batu Pahat, Singapura, dan juga di Kuala Lumpur ni adalah macam saya kata tadi, restoran insaf. Menginsafkan harganya. Tapi selain itu dulu ada sebuah kedai Zam-Zam, tapi dah tutup dah. Jadi artinya bukanlah makanan yang kegemaran ramai. Begitu juga bila saya kata berkunjung ke tanah Arab, mereka kebanyakannya makan nasi, ada nasinya tapi bukan macam nasi biryani. Nasi biasa warna kuning juga, ada kuahnya, ada dalnya, dan kebanyakan mereka lebih suka makan roti dengan daging kambing, saudara. Itu di sana dulu pun sekitar tahun 80-an, saudara. Ini di Mekah, waktu saya berkunjung ke Mekah, ada sebuah restoran Bilal. Sekarang dah tak ada dah. Dulu berhampiran dengan Masjid Kucing. Kalau kita keluar daripada dataran Siti Khatijah, naik ke atas, lalu kawasan rumah Abu Lahab, Abu Jahal tu yang sekarang ni jadi tempat kencing. Begitulah Allah menurunkan karamahnya. Rumah tempat tinggal asalnya Abu Jahal tu sekarang ni jadi tandas sebesar-besarnya tempat orang kencing. Saudara Abdul Aziz Ishak, dia kata nasi minyak makan berdulang di masjid yang sedap. Itu bagi di masjid nasi minyak. Itu nasi minyak, saudara, bukan restoran Pakistan, saudara. Jadi kalau ada pun saya lihat di tanah Arab, restorannya yang kebanyakan restoran daripada Pakistan dan Turki. Tidak ada menyediakan nasi biryani. Dan waktu saya berkunjung ke London, waktu saya belajar di London dulu, ada sebuah restoran, saudara. Restoran Zubaidah nama dia. Dia dekat jalan Edgware Street, berhampiran dengan Grosvenor Casino. Di situ mungkin ramai orang Arab. Jadi majulah kedai itu. Dia menjual nasi biryani dan juga nasi biasa.
Tapi saya suka sebab pengusahanya adalah seorang lelaki yang merupakan pelarian. Restoran itu buka zaman Zia-ul Haq. Dia takut gamaknya dan dia mendapat suaka politik di London. Buka restoran dekat jalan Edgware Road, saudara. Dan maju kedainya tu. Bukanlah restoran, saudara. Ia macam kios. Kalau ada selorong tu ada kios, memang selalu orang datang makan dan sebagainya. Saya Cikgu Manap, sekarang top nasi Arab namanya di tempat saya, Sungai Besar Selangor. Saya tak tahu, orang Selangor pun tak begitu meminati nasi berani. Dan sekarang ni saudara, begitu juga saya lihat di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang nasi berani tidak popular. Mungkin gamaknya di Singapura itu adalah pedagang-pedagang Arab. Saudara, mempopularkan nasi berani. Sebab di Pulau Pinang yang popularnya tidak lain bukanlah nasi kandar. Agak berbeza sedikit saudara. Nasi berani memang kurang sambutan. Lebih kepada nasi kandar. Dulu kalau nasi kandar ni yang hebatnya berhampiran dengan Kopta, iaitu nasi kandar Kasim, nasi kandar Kasim. Kemudian ada satu lagi kedai nasi kandarnya, tempatnya itu persekitaran dengan kawasan Chaurasta. Di siang pasar, malam dibuka. Sebab atas Chaurasta tu ada kelab joget. Jadi penari-penari joget waktu malam, bila habis menari, melayan pelanggan-pelanggannya, saudara, turun kat bawah makan dekat Chaurasta. Ramailah, saya mula-mula sampai situ, terkejut juga saya. Itu sekitar tahun 70-an, 80-an lah saudara, awal 80-an. Bila saya pergi ke Pulau Pinang, saya pergi ke makan nasi kandar dekat Chaurasta, ramainya anak mami lawa-lawa. Jadi kawan saya bagi tahu, arwah Allahyarham saudara Mukmin, seorang warga wartawan Pulau Pinang. Dia kata, jangan tak tahu. Tu bukan anak mami. Habis tu, tu yang joget-joget tadi, kita joget-joget. Jadi malam-malam bila di bawah sinar lampu yang bergemerlap itu, tak berapa jelas wajah mereka. Tapi bila turun kat bawah, bila makan dekat Chaurasta, barulah nampak anak-anak mami bukan anak-anak mami. Tapi seronoknya juga saudara, kawan saya tu peristiwa di kelab Chaurasta tu satu hari tu, kita sambil minum, sambil menari, berjoget, mendengar muzik dan sebagainya saudara. Dia berkenalan dengan seorang puteri joget. Memanglah lawa di bawah sinar lampu gemerlapan, lip-lap. Jadi kita kata, Min, arwah ya saudara, jomlah kita baliklah. Tak mau, aku nak tunggu dia. Aku nak tunggu dia macam mana pun. Aku nak tunggu sebab janji sekali nak pergi makan kat bawah Chaurasta. Jadi janjinya bertemu dekat Chaurasta, restoran nasi kandar. Kalau gitu kata, marilah kita tunggu. Kita tunggu kat bawah, kita makan, sekali dia datanglah. Benar saudara, jadi kita pun sambil duduk bawah tu, saya pesan kari kepala ikan dengan makan roti canai. Tak makan nasi kandar. Sahabat saya ni makan nasi kandar. Sekejap lagi, kami disapa oleh seorang wanita. Ni abang tadi ke? Ya, saya tengok kawan saya tu mengetar badannya. Menggeletar tangannya saudara. Sebab wajahnya, ya Tuhan, macam mak saya saudara. Di bawah sinar lampu gemerlapan, memanglah cantik. Tapi bila dah tengok terang menderang begitu, baru menggeletar tangan. Jadi saya tahulah, dia tak mengatakan menyesal. Tapi saya rasa dalam hati dia, ya Allah, kalau macam ini aku larilah. Wanita-wanita. Ini saudara, apa khabar Delmira Beach? Ini peristiwa saya di Chaurasta. Seronok juga saudara, sekitar tahun 70-an, 80-an, Chaurasta, dia ada kelab joget. Jadi di bawah tu ada kedai nasi kandar. Popular saudara, penuh dengan orang. Dan penuh lagi dengan anak wanita-wanita yang bekerja di atas dengan macam-macam pakaian. Tapi sahabat saya tu janji dekat dalam kelab tu nak jumpa kat bawah. Punyalah dia kata macam mana pun malam ni aku kira aku kekutan lah. Dan ni aku mestilah nak jumpa dia kat luar. Adalah dating-dating yang dijanjikan. Tapi bila turun tu, bila tengok macam tu, saya rasa macam wajah ibu saya. Nasib baiklah saya tak menari dengan dia saudara. Kalau menari dengan keadaan slow dance tu, bayangkanlah seolah-olah kita menari dengan ibu kita saudara. Itu pengalaman silam ya. Ya saudara, Nur Azia Aizan memanglah nakal zaman muda. Jangan kita lupa. Kebanyakan orang tak mengaku. Saya suka apa yang saya lakukan waktu muda-muda dulu sebagai satu pengalaman. Supaya kita berkongsi pengalaman kita. Contohnya bila katakan, bila kita pergi ke kelab malam dulu. Saudara, menari bagai nak rak.
Tengok di bawah gemarapan lampu, wangi haruman parfumnya. Tapi bila turun kat bawah, lari letang pukang saya. Saudara Raja Syahriana, tak ada masalah. Saudara, itu zaman cerita tentang nasi kandar. Sebab sekarang ni, restoran nasi kandar tumbuh di Kuala Lumpur. Macam cendawan, tumbuh waktu musim hujan. Saudara. Banyaknya. Tapi yang saya lihat yang masih kekal, menggunakan ingredient ataupun bahan-bahannya, ada beberapa buah restoran saja. Iaitu terutama sekali restoran dulu kita kenal restoran bawah pokok. Iaitu di jalan Jalan Tun Razak, berhampiran dengan Bukit Bintang. Ada pokok besar dulu tu saya. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang ni ada belah depannya tu itu bank, RHB Bank. Berhadapan dengan RHB Bank sekarang ni. Dulu ada pokok besar, di bawah tu lah mamak ni jual kari kepala ikan. Nasi kandarnya murah, bukan mahal mana pun saudara. Tak macam sekarang. Saudara Haris Kasdi memang kelakar betul. Jadi kita makan di situ, lama-lama kelamaan bila dia maju, dia pindah ke Kampung Pandan. Jadi kalau saudara berkunjung ke Kampung Pandan, restoran kepala ikan, asalnya, tokehnya pun dah, yang tuan punya restoran itu pun dah meninggal dunia. Saya kalau pergi ke restoran selalulah jumpa, berborak dengan dia sebelum dia balik ke Pakistan. Rupanya baru saya tahu dia orang Pakistan. Dan mereka masakan memang sedap. Selain daripada Kampung Pandan, dia juga membuka branchnya di Stadium Merdeka. Saudara. Mungkin anda tak tahu, dulu di Stadium Merdeka, bahagian atas Stadium Merdeka tu ada restoran. Restoran kari kepala ikan. Di situlah selalunya bila ada pertandingan bola, saya akan duduk bersama dengan warga wartawan, jurnalis daripada pelbagai media, dan kami duduk berbual-bual dengan para pemain bola. Kalau malam itu katalah contohnya pertandingan antara Kelantan menentang Terengganu. Jadi Selangor tak bertanding. Jadi kita dapatlah duduk bersama dengan Socean, Santok Sin. Socean dia Melaka, tapi dia datanglah ke untuk menonton secara live di Stadium Merdeka. Saya selalu duduk dengan Mokhtar Dari. Juga saudara Jamal Nasir, pernah jadi wakil rakyat yang berhormat. Saudara, beliau pemain bola sepak daripada Pahang. Kita berkawan saudara sebagai wartawan mereka. Jadi selalunya kita akan bertanya dengan mereka, macam mana skor malam ni? Kita meramalkan 2-1. 2 mana? 2 Pahang, 1 di Kelantan. Mungkin begitulah gamaknya. Saudara, itu cerita tentang nasi kandar. Samping itu juga, saudara jangan lupa, ada juga sebuah lagi di bawah pokok, iaitu di Jalan Sentul. Berhampiran dengan tempat membaik pulih kereta api Tanah Melayu. Juga sekarang ni dah jadi besar. Dulu kecil bawah pokok, sekarang jadi besar. Dan harganya pun harga kayangan. Jadi hari ini saudara, kari kepala ikan ni begitu popular. Yang popularnya Kampung Pandan, ataupun Jalan Yap Kuan Seng. Nak menghampiri pergi ke Menara KLCC, dan juga Z restoran di Jalan Kampung Atap. Jalan Kampung Atap tu dulu selalunya orang politik berjumpa kat situ makan. Itulah restorannya. Tetapi saudara, nasi biryani tidak popular di Kedah. Dan berbeza. Di Kedah ada juga nasi kandar, tapi bukan macam nasi kandar biasa. Iaitu nasinya warna kuning. Saudara, di Kedah makan nasi, Kedah kalau dekat restoran, nasi macam minyak lah saudara, nasi warna kuning, begitu juga nasi lemak. Dia warnanya kuning, dia tidak warna putih. Itu di Alostar saudara. Jadi yang popularnya adalah nasi lemak royal. Hari ini nasi kandar Kedah ada di Kota Damansara, itu nasi kandar Ahmad. Saya pernah buat wawancara dengan pemiliknya, saudara Zakaria. Dia ambil nama tu asal sebenarnya nama bapanya, berasal dari Kulim tak silap saya. Dan di Kedah nasi lemaknya, nasi lemak warna kuning dipanggil nasi lemak royal. Di situlah berkumpulnya para penyokong pasukan kuning hijau. Saudara. Jadi sebab itu popular nasi lemak kuning di Alostar. Jadi dalam keadaan begini sekarang ni saudara, saya juga melihat di Pantai Timur. Pantai Timur dia tak kurang berminat nasi biryani. Mungkin gamaknya mereka ada dia punya nasi nasi belau ataupun nasi dagang. Nasi dagang pun ada 2 jenis, satu nasi dagang Kelantan, satu nasi dagang Terengganu.
Kalau nasi dagang di Kelantan, dia nasinya tu tidak begitu, tidak putih, bersih macam mana nasi dagang Terengganu. Nasi dagang di Kelantan, dia mungkin guna pulut yang berwarna keperang-perangan. Bercampur lah saudara. Tapi kalau di Terengganu, dia putih, bersih. Bagaimanapun asasnya, mesti ada ikan tongkol ataupun ikan air. Tapi kalau dekat kampung saya, kita panggil ikan kayu. Sebab ikan ini cuma sesuai untuk dijadikan kari, dia okeylah dagingnya. Tapi kalau digoreng, bila dia sejuk, keras seperti kayu, saudara. Saudara Cikgu Manap. Ya, saya dulu wartawan di Usaha Melayu, saudara. Kemudian, begitu juga di Pahang. Di Pahang, dia nasi berani pun kurang dapat sambutan. Mungkin gamaknya orang Pahang lebih suka makan ikan patin. Lebih popular. Tapi di Pahang tu yang terhebatnya, saudara, memanglah ikan patin, ikan karai, saudara. Tetapi hidangan selepas kita makan, yang saya sebut semalam, kemarin saya sebut, saya lupa namanya, iaitu puding raja. Punyalah sedap. Tak ada, saya cari di kawasan Kuala Lumpur tak ada, di Johor tak ada, di Negeri Kedah tak ada. Puding raja ini cuma hanya ada dijual ataupun disediakan oleh kedai-kedai restoran. Itu pun tak semua, saudara. Sebab dia puding raja ini, dia sejenis puding tapi macam kuih lapis tu, kuih roti jala, saudara. Tapi manis. Kita panggil roti apa tak tahu. Kemudian ada santannya, ada buah, saya panggil asam ko. Jadi memang sedap makannya. Itu puding raja. Itu di Pahang, saudara. Tapi kalau di Kelantan ni memang terkenal lah dengan lompat tikamnya. Tapi di Perak dan Selangor, saudara, tak minat rupanya orang nak makan di nasi berani. Nasi berani kurang dapat sambutan di Perak ataupun di negeri Selangor. Kuala Lumpur lain lah, saudara. Di Kampung Baru pun ada juga nasi berani. Tetapi di Perak, kalau ada majlis perkahwinan, mereka lebih berminat menghidangkan nasi minyak. Sebab itu orang kata, bermuncunglah minyaknya, mulut tu. Kena makan nasi minyak, saudara. Dan kalau ada pula tukang masak, pandai masak lah saya katakan, saudara, mereka akan menyediakan hidangan nasi hujan panas. Kita ingat apa hujan panas? Rupanya dia berbagai warna nasi tu. Dia macam nasi berani juga, saudara. Jadi saya mengimbau kembali apa yang pernah saya alami, saya melihat pengusaha-pengusaha restoran kita, dia tak dapat bertahan lama. Berbeza. Puding raja sekarang famous di Kelantan, ya, saudara Dalmira. Alhamdulillah. Mungkin kalau saya pergi Kota Baru nanti, jumpa dengan Dalmira Beach, bolehlah belanja saya makan puding raja. Famous katanya di Kelantan, memang sedap. Tapi tak ada lah dia di Kuala Lumpur ni, tak ada. Tak tahu kalau ada siapa yang boleh bagi tahu kat saya carilah, saudara. Saya ni adalah penggemar makanan, tapi badan tak naik-naik pun. Jadi berbalik kepada persoalan pengusaha kedai makan dan sebagainya, kita tak kekal, saudara. Macam saya katakan, restoran Nur di Johor Bahru, tak lama hilang. Mungkin juga kerana saya merasakan kadang-kadang restoran itu popular, tapi dia mengambil catering. Mungkin. Jadi konsentrasinya tertumpu kepada menyediakan makanan untuk majlis-majlis tertentu. Jadi dia kurang untuk melihat bagaimana untuk mengupgradekan makanannya. Akhirnya lama-lama pelanggan pun lari. Dan tak kekal lama, saudara. Saya melihat berbeza dengan nasi kandar. Nasi kandar ataupun nasi kepala ikan ni, saudara, dia kekal lama. Walaupun orang kata tempat tu restorannya kotor ke apa, tapi orang datang juga, saudara. Yang melayarnya tu daripada Bangladesh, daripada India, tapi orang datang. Dan dia juga menyediakan minum teh tarik sampai lewat tengah malam. Kita restoran kita dulu, dan kita ni, orang kita ni, saudara, selalunya kita menyediakan masakan ataupun juadah-juadah yang bermusim. Bila popular dengan tom yam, penuh restoran tom yam. Kedai ni buat tom yam, kedai tu buat tom yam, macam-macam tom yam. Saudara, kemudian bila sibuk nasi berani, kedai ni buat berani, kedai tu buat berani, walaupun mereka bukanlah arif untuk menyediakan makanan seperti mana restoran Bilal yang saya katakan, saudara. Kemudian bila datang pula lagi nasi kandar, semua cuba buat nasi kandar. Tak sehebat nasi kandar yang disediakan oleh mamak. Saya pun tak tahu kenapa. Macam nasi kandar yang popularnya nasi kandar Ibrahim Shah, Yazid, Yasmin, saudara. Yang level-level dekat Kampung Pandan tu kari kepala ikan sebenarnya, saudara. Macam Z kari kepala ikan,
di Jalan Kampung Atap, ataupun kari kepelikan dekat jalan Yap Kuan Sing. Di Bangsa ada sebuah restoran, bukan restoran, dia selalunya kari kepelikan yang sedapnya, saya pun hairan. Dia tidak semestinya sebuah restoran besar. Restoran selalunya ada pada restoran-restoran yang menyediakan pelbagai juadah. Dan mereka menyajikan teh tarik. Minum teh tarik tu, selalunya restoran ini menyediakan skrin TV besar. Macam di Kota Damansara ni, ada restoran Supaida, restoran Hamidah. Tapi Hamidah dah tutup pun. Saudara, tak seperti bagaimana restoran-restoran milik peniaga-peniaga India. Mereka boleh kekal lama. Sesuatu yang agak menghairankan saya. Dan pekerjanya ramai. Kedai-kedai restoran India ni, restoran nasi kandar ni, pekerjanya ramai. Lebih daripada 20 orang. Tapi kita minta maaf lah, saya bukan nak mengkritik, tapi harus kita fikirkan bagaimana kita nak membangunkan restoran-restoran Melayu yang dapat dikenali. Sebab kita makanan Melayu pun banyak, saudara. Lebih-lebih lagi macam dari Kelantan. Kepelbagaian nasinya. Saya sebab itu yang ada dekat Kota Damansara ni, tuan punya pemilik kedai itu, sahabat saya, dia konsentrate satu, iaitu nasi ayam kampung. Jadi dia menyediakan masakan ayam kampung je. Dia punya specialities. Dan orang akan kekal datang. Begitu juga kalau saudara pergi ke sekitar kawasan berhampiran dengan The Curve, iaitu Mimpi Muar. Dia terkenal dengan asam pedasnya. Jadi 2 hari lepas saya berjumpa dengan sahabat saya, Saudara Daud Ibrahim. Daud Ibrahim adalah Ketua Penerangan Parti Bersatu. Kawan, kami berkawan, saudara. Pekerja kedai mamak pun diimport dari India. Betul lah, Saudara Sang Nila Utama. Berbeza dengan kedai-kedai orang kita. Jadi saya berbual-bual dengan Saudara Daud. Kita memikirkan bagaimana tentang restoran-restoran orang kita ni tak kekal lama. Kenapa jadi begitu? Kerana kita ni mungkin tidak kekal dengan sesuatu. Kita tak yakin pada diri kita. Tak yakin pada masakan kita. Contohnya macam di Muar tu, sebenarnya, bila saya berbual dengan Saudara Daud, banyak orang tak tahu. Sebenarnya, makanan asam pedas yang ada di Muar itu datang je dari Melaka, asalnya. Kerana jangan lupa saya, kalau ikut sejarahnya dulu, apabila saja Peringgi datang menawan kota Melaka, maka Raja Melayu lari ke Muar. Dan mereka membawalah sekali dengan resipi-resipi asam pedasnya. Sebab itu asam pedas juga berkembang hebat di Muar. Dia tak ada di Johor Bahru. Ada tu ada, memang tak ada yang kau lah. Di Johor Bahru banyak dipengaruhi makanan daripada Singapura. Di Singapura sahaja yang ada sup tulang merah, yang ada nasi dia punya murtabak Singapura. Berbeza dengan di Muar. Di Muar dia berasam pedas. Tetapi macam di Batu Pahat, tentulah nasi biryani gam Batu Pahat. Memang sedap. Saudara Khafa Al-Ghazali dulu minat juga nasi kandar, nasi ganja atau nasi wongge. Di jalan Yong Kasum, Ipoh. Betul. Mamak tumpang kedai orang Cina. Betul, saudara Khafa. Itu nasi wangge. Dulu kadang-kadang bila saya pergi ke Ipoh, berjumpa dengan sahabat saya, Allahyarham M. Sharif. Dia selalu duduk dekat depan stesen bas Tanjung Rambutan. Kita pun lambai. Mamak duduk lambai, wangge. Kita pun, Sharif, mari makan. Tetapi saudara, walaupun dia menumpang di kedai orang, tetapi dia maju. Yang ada saya tengok macam Yasim, ataupun restoran, satu lagi restoran dekat Datuk Abdul Rahman tu. Kudu, nasi kandar kudu. Pemilik kedai itu bukan orang Melayu ataupun orang India, tapi lah Cina. Dia cuma berniaga menjual air saja. Lain dia tak berniaga, cuma pagi dia jual lah dia punya roti sama dengan telur, dah roti, minuman, kopi tarik, kopi O ataupun kopi susu ataupun teh untuk minuman pagi. Tengah hari saja kudu akan datang dengan dia punya gerombalan baral tenteranya menyediakan masakan roti, menyediakan makanan nasi kandar. Secara Kerajaan Perbadanan Perpaduan Kerusuhan Anak. Saudara Hasnah Hussein, saya minta, boleh tak saudara masuk waktu jam 9.30 malam, kita bercerita pasal politik. Saudara Rosim dia kata bukan apa, orang Melayu ni layanannya kurang, sibuk dengan handphone dan tak kira pelanggan. Mungkin juga. Tapi saya melihat, saya cuba juga mencari kedai-kedai restoran Melayu yang kekal. Kalau saya pergi ke Kampung Baru tu, selalunya
Ada satu dua kedai saja, lain tak ada. Macam dia pengusaha apa, dia buat kedai nasi padang, nasi padang saudara, dekat Jalan Raja Muda Musa. Itu kekal. Yang saya kenal, saya makan sejak tahun 81 lagi. Itu berkekal sampailah hari ini. Di lain tak ada saudara. Saya hairan kenapa kita punya pengusaha restoran makanan Melayu ni tak dapat kekal lama. Sewajarnya kita harus mencari pemikiran, canaikan pemikiran macam mana kita mahu memajukan restoran yang menyediakan masakan Melayu yang kita kaya dengan masakan ulam-ulaman. Ada di Kota Damansara, cuma dia gerai Kak Yang. Macam-macam lauk dia ada. Macam-macam lauk pauk ada di situ. Saya kata alangkah baiknya kalau macam Kak Yang itu dapat disediakan sebuah restoran dan semua boleh dapat makan. Macam mana dekat Mimpi Muar. Dia menyediakan masakan khususnya itu asam pedas. Memang dia kekal begitu. Tetapi kita berbeza dengan kedai mamak. Ataupun kedai nasi kandar, teh tarik ni dia kekal. Sama ada restoran kayu original ke. Hamidiah dah tutup lah. Kurang sebab dia cuma hanya waktu siang, malam tak berniaga. Tapi macam kayu original, pelita dan beberapa restoran lain, mereka boleh bertahan. Pekerja ramai, bukan seorang. Pekerja ada lebih kurang dalam 20 orang. Dan ada shift. Yang tukar buat roti canai, tukar buat roti tisu. Panjang sekarang ni saudara. Jadi dalam saya mengenang tentang Bilal Restoran di Jalan Ampang dan juga Jalan Coket tu, saya teringatlah kenapa tidak kita boleh mempertahankan restoran orang Melayu kita ini. Macam dulu ada kedai restoran Pak Yusof Suria pun dah tak ada dah. Di Keramat dulu tu ada satu, dekat pasar tu dia jual macam nasi kandar, tapi dah tak ada pula dah. Jadi begitulah keadaannya. Saya amat mengharapkan satu ketika nanti masakan Melayu ini dapatlah sampai ke tahap bertaraf internasional. Sebagaimana yang saya katakan semalam, saya makan di restoran ENO, peniaganya Cina, tukang masaknya orang Melayu. Tapi dia meniaga sejak daripada tahun 81-82. Nasi yang ni lah, dia kata nasi kandar pun sedap. Memanglah nasi, kadang pun nasinya bukan nasi biasa saja, karinya tu ada kepelbagaian ya. Saudara Adam dia kata teh tarik Melayu hebat, benar begitu. Itu keadaannya saudara. Masakan Melayu, masak baru ke kedai mamak perangat. Masakan orang Melayu ni dia waktu itu. Dia tak lama, mungkin kerana kita berasaskan santan. Mungkin juga. Tapi kalau macam saudara pergi ke Merloh, apabila saudara memesan masakan ikan patin, dia masak waktu itu memang Saudara, teruskanlah untuk menjamu saudara. Kita jumpa jam 9.30 malam nanti. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat berhari Minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat untuk saudara semua. Terima kasih.